Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Ahad yang hari Ahad yang kedua, anjuran Masjid Karyah Batu 10 Ceras. Saya rasa kita terhenti agak lama, mungkin dari bulan April kalau tak silap saya, itu yang kuliah terakhir pada 20 April. Jadi kita sambung di muka surat 16, iaitu berkaitan dengan tujuan belajar ilmu tauhid adalah supaya kita dapat membezakan antara i'tiqad yang sah, yang betul, yang kita nak pegang dan kita nak yakini, dan juga i'tiqad yang batil, yang binasa, yang salah, yang wajib kita jauhi. Jadi di muka 16 itu nombor 2, ini bermula dengan i'tiqad yang batil. Sebelum ni nombor 1 i'tiqad yang sah, iaitu i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Yang pertama yang disebut dalam kitab ini, akidah yang batil, i'tiqad yang batil adalah i'tiqad qadariyah, keyakinan yang dipegang oleh golongan yang dikenali sebagai golongan qadariyah. Bagaimana pegangan qadariyah itu? Iaitu bahawasanya baharu makhluk dan kainat itu memberi bekas dengan tabiatnya, yakni zatnya. Maka i'tiqad sebegitu tiada khilaf ulama tentang kufurnya. Mana para ulama sepakat, ya, kalau orang berkeyakinan demikian maka dia menjadi kafir. Kenapa? Kerana di situ ada elemen syirik dan menafikan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia maksud baharu? Baharu maksudnya makhluk. Dalam ilmu tauhid kita telah sebutkan sebelum ini, istilah baharu itu merujuk kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun umurnya sudah ribuan tahun, ataupun hatta kalau kita katakan ada jutaan tahun pun, kalau jutaan tahun sekalipun, yang namanya lain daripada Allah tetap istilahnya baharu. Kenapa? Kerana dahulu tidak wujud. Wujud selepas tidak wujud namanya baharu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang qadim dengan makna hakiki. Ya, kalau qadim dengan makna yang nisbi, sesuatu yang lama, itu kita panggil qadim. Hadza thawb qadim, ini baju lama. Tapi dari segi ilmu tauhid tak panggil lama. Walaupun baju itu sudah 5-6 tahun dah lusuh, ya, tak panggil lama. Kerana baju itu dahulu tak wujud. Kemudian kainat, sesuatu yang berlaku lah, hakisan air ke, banjir ke, gempa bumi ke, apa saja yang berlaku, maka mereka berkeyakinan memberi bekas dengan tabiatnya. Ini golongan naturalist. Apa-apa saja natural, benda ini natural.
Maka di situ menafikan kuasa Allah, ya. Misalnya kita ahli sunnati wal jamaah, kita tidak menafikan usaha dan ikhtiar. Jadi orang yang lapar, dia usaha ikhtiar untuk makan bagi menghilangkan lapar. Tetapi tiada lapar dengan ada makan tu, maknanya hilang lapar dah makan, ya. Itu bukan hukum syarak, bukan hukum akal, tetapi hanya hukum adat. Biasanya kalau makan kenyang. Hukum akal menetapkan bahawa yang mengenyangkan adalah Allah. Tak mungkin, ya, nasi itu mengenyangkan. Kalau begitu ada dua kuasa. Satu kuasa Allah menciptakan nasi, satu lagi kuasa nasi. Memang tabiat nasi itu mengenyangkan. Macam mana pun kalau makan nasi kenyang. Padahal Allah berkuasa menjadikan seseorang itu kenyang tanpa makan. Sama juga Allah Ta'ala berkuasa menjadikan orang itu tidak kenyang walaupun makan. Ataupun contoh yang lain, kita dari segi usaha ikhtiar, kita berikhtiar menjauhkan diri kita dari terkena dengan api. Kerana perhatian kita kalau kena api, ia hangus, terbakar, melecur. Tapi menetapkan melecut bila bersentuh dengan api, itu adalah penetapan adat, kebiasaan. Based on, kita kata, the experimental observation of cause and effect. Tengok sebab berlaku sesuatu yang kemudian namanya musabbab. Tengok bersentuh dengan api, kita berarti melecut, maka kita ikhtiar. Tapi hakikat keyakinan kita yakin bukan api yang menghanguskan, bukan api yang melecurkan. Yang menghanguskan dan melecurkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata-kata wahdaniyatul af'al, mengesahkan Allah pada perbuatan. Maka di sini orang ini syirik. Yang kedua, dia menafikan kudrah Allah. Mana kuasa Allah itu terbatas, sedangkan kuasa Allah itu meliputi segala yang mungkin. Makan kenyang itu mungkin, satu perkara yang possible, yang harus berlaku. Maka takluk dengan kudrah Allah sepatutnya. Di sisi qadariyah tidak. Kudrah Allah tidak tetap, tidak ada kena-mengena dengan kenyang. Kerana yang menjadikan kenyang itu adalah tabiat nasi itu. Yang menjadikan hangus adalah tabiat api, bukan kuasa Allah. Dan lebih parah lagi, untuk justifikasikan akidah mereka ini, golongan qadariyah juga menafikan ilmu Allah. Sebab Allah tidak menjadikan perbuatan manusia, kata qadariyah. Qadariyah mengatakan, ya, Allah ciptakan manusia, itu dia terima. Tetapi perbuatan manusia itu bukan Allah ciptakan, manusia buat sendiri. Tapi kalau manusia buat sendiri, berarti Allah pun tak tahu manusia nak buat apa. Besok kita nak buat apa, Allah belum tahu. Kita buat besok, baru Allah tahu. Sebab bukan Allah ciptakan perbuatan kita, maka Allah tak tahu. Kan menafikan sifat ilmu. Jadi ini membawa kepada kufur. Tidak ada khilaf, ya, ulama menetapkan akidah sebegini menjadi kafir, waliyazubillah. Qadariyah, ya, penerangan qadariyah berasal dari perkataan qadara, yang berarti kuasa. Qadir, orang yang berkuasa. Yakni i'tiqad atau kepercayaan dari sekumpulan manusia yang beranggapan bahawa alam ini dia ada kuasa, ya, iaitu terjadi, bergerak dan sebagainya menurut kuasa yang dinamakan tabiat semula jadi. Itu yang orang yang etis pun macam itulah, lebih kurang. Cuma qadariyah ni dia tidaklah sampai menafikan kewujudan Tuhan. Dia percaya Tuhan wujud, tapi dia menafikan kuasa Tuhan pada perkara-perkara tertentu, dan dia juga menafikan ilmu Tuhan pada perkara-perkara tertentu. Kalau etis, langsung dia menafikan Tuhan, tapi asasnya sama. Habis alam ni jadi, macam kalau kamu kata Tuhan tak wujud, macam mana alam boleh wujud? Takkanlah alam jadi sendiri. Alam menjadikan dirinya sendiri, tak mungkin. Dan dia kata itulah namanya nature. Tabi'i. Memang alam ni jadi, tak ada yang menciptakan alam. Maka ini jelas dengan akal yang sihat tak boleh terima. Sesuatu yang berubah begitu besar daripada tiada kepada ada dengan sendiri tak mungkin. So umpama kita katalah, ya, kotak tisu ni tadi ada kat sini, tiba-tiba lepas isyak nanti nampak ada kat sini. Boleh tak kita terima jadi dengan sendiri, berubah
Padahal ini perubahan yang kecil saja. Satu kotak tisu berubah dari bahagian atas meja ke bahagian rendah sikit meja juga, kecil saja. Tapi tak akan kita boleh terima berubahnya kedudukan kotak tisu ini dengan sendiri. Maka adakah kita boleh terima alam semesta ini berubah malam dan siangnya, berpusing matahari dan bulannya, manusia itu daripada air, ya, kemudian menjadi dengan tulang, dengan daging dan sebagainya dengan sendiri? Ya, tak mungkin. Jadi Qadariyah adalah daripada kataan Qadara, yang mana mereka berkeyakinan bahawa alam ini terjadi, bergerak dan sebagainya menurut tabiat semula jadi yang ada pada sesuatu benda. Misalnya terjadi lereng dan sungai disebabkan hakisan air, bukan Allah, ya. Lereng itu bukan Allah yang jadikan, tapi hakisan air. Kita tidak menafikan tentang kesan daripada hakisan air menyebabkan ada berlakunya lereng, tapi bagi kita itu hanya asbab. Yang menjadikan secara hakikat adalah Allah, bukan tabiat air itu menjadikan lereng, bukan. Atau terjadinya letusan gunung berapi kerana pemeluapan, wap panas, tak ada kena-mengena dengan Allah. Kalau kita lihat pemeluapan itu hanya sebagai asbab sahaja. Boleh dikatakan golongan ini lebih mirip kepada golongan ahli sains. Maksudnya ahli sains di sini ahli sains yang kafir lah, ya. Kalau ahli sains yang Muslim, dia tak ada masalah. Dia boleh relate apa yang dia observe secara saintifik dengan apa yang dia percaya secara religious, ya. Dia boleh kaitkan. Yang dimaksudkan mirip ahli sains ini, ahli sains yang kafir, yang tidak beriman. Bermula dari kepercayaan beginilah timbulnya faham tidak bertuhan. Asalnya menafikan kuasa Tuhan dulu, akhirnya menafikan Tuhan terus. Tuhan tak wujud, semuanya nature, semuanya tabi'i, kata dia. Ataupun disebut dalam bahasa Arab sebagai mulhid. Mulhid, kalau kita lihat dalam kamus, adalah orang yang menyimpang dari jalan agama yang sebenar, atau dalam bahasa sekarang disebut atheist. Dan free thinker, free thinker, dia rasa bebas, ya. Sepatutnya pemikiran tu dia ada disiplin juga. Kalau dia kata dia free thinker, maknanya dia sebenarnya is not a thinking person. Kerana akal itu dia ada disiplin dia. Dia tengok macam ni, mesti macam ni. Dia tengok macam ni, ni tak mungkin. Dia tengok macam ni, tak boleh jadi. Itu akal. Tapi kalau tidak ada panduan akal, dia akan jadi sebenarnya orang tidak menggunakan akal atau menyalahgunakan akal. Yang berpendapat bahawa alam ini terjadi sendiri, dia tidak mempercayai dengan qada dan qadar daripada Allah Ta'ala. Dia sebenarnya ego je. Dia pun tak boleh bayangkan alam jadi sendiri. So instead of dia mengaku memang ada wujudnya Allah, which bertentangan dengan pahaman dia, atheism, dia kata tabi'i, Mother Nature. So dia just tukar Tuhan kepada apa dia panggil Mother Nature. Semula jadi. Apa dia semula jadi? Pun dia tak boleh explain. Tapi kalau kita boleh explain. Sifat Allah tu wujud tanpa ada permulaan, wujud tidak akan binasa, maha berkuasa, berkata-kata dan sebagainya. Kita diberitahu. Dan akal juga memberi indikasi akan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lagi sandaran kenapa ulama sepakat Qadariyah ini adalah menjadi kafir akidah demikian. Iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna majusa hadhil ummati al-mukadzibuna bi aqdarillah." Sesungguhnya majusi umat ini adalah golongan yang mendustakan takdir Allah. Jadi ada orang zaman sekarang, bila kita terangkan ni macam ni tak betul ni, ini fahaman ni, dia kata apa ustaz ni suka melabel. Ya, label baguslah. Nabi SAW juga melabel. Nabi SAW melabel orang yang menafikan takdir sebagai majusi umat ini. Jadi melabel itu penting. Kita ambil contoh mudah sajalah. Kalau kita pergi ke kedai runcit, kita nak beli misalnya teringin nama tak makan sardin, lalu kita nak cari sardin, sampai kat kedai banyak tin, tapi label tak ada. Pening kita. Mana satu sardin, mana satu bilis, mana satu ayam, mana satu kambing. Hanya tin aja ada, label tak ada.
Yang tak bagus adalah salah label. Orang tu tak macam itu, tapi kita tuduh dia sesat, kita tuduh dia musyrik, kita tuduh dia penyembah kubur. Itu tak bagus. Sama macam orang ke kedai nak beli sardin, nampak di situ ada tulis sardin, bawa balik rumah buka-buka bilis. Itu tak bagus lah. Itu namanya salah label. Mislabeling tak bagus. Tapi kalau labeling itu penting. Jadi contohnya di sini, Nabi SAW melabelkan Majusi umat ini itulah golongan yang mendustakan takdir Allah. Kenapa? Kerana ada syibih, ada persamaan dengan golongan Majusi. Kan Majusi mereka ni penyembah api. Jadi yang berkuasa tu api. Pada satu sudut parah lagi golongan Qadariyah ini. Jadi Majusi ini hanya menuhankan api. Api itu berkuasa. Tapi Qadariyah maknanya nasi juga berkuasa, mengenyangkan. Ubat juga berkuasa, menyembuhkan. Air juga berkuasa, menghilangkan dahaga. Jadi seolah-olahnya makhluk itu Tuhan, kerana ada kuasa sendiri yang luar daripada kudrah Allah Ta'ala. Maka dilabel oleh Nabi SAW sebagai Majusi umat ini. Kalau begitu, in maridu fala ta'uduhu. Kalau mereka itu sakit, jangan ziarah mereka. Ini kan indikasi dilayan seperti orang bukan Islam. Kan orang Islam kalau sakit perlu kita ziarah dia. Tiba-tiba yang mendustakan takdir Allah, Nabi kata kalau sakit jangan ziarah. Wa in matu fala tashhaduhum. Kalau mereka itu meninggal dunia, jangan depilah jenazah dia itu. Jangan pergi ziarah, jangan pergi uruskan jenazah dia. Wa in laqitumuhum fala tusallimu alaihi. Kalau kamu berjumpa dengan golongan ini, tak usah duk beri salam pada dia. Ini kan benda yang sepatutnya kita lakukan kepada orang Islam. Kalau berjumpa bagi salam, kalau dia sakit ya kita ziarah, kalau dia meninggal ya kita pergi uruskan. Tiba-tiba Nabi larang. Jadi ini menjadi sokongan kepada pendirian para ulama bahawa akidah golongan yang mendustakan takdir Allah membawa kepada kufur, waliyazubillah. Baik. Yang ketiga, sebenarnya dari segi akidah yang batil yang kedua. Sebab yang pertama tu yang benar, iaitu i'tiqad Jabariyah. Jabariyah ini dia ada ekstrim. Kalau Qadariyah menafikan takdir, dia ekstrim sebelah sana, kerana yang wasatiyah, yang sebenar adalah menerima takdir. Lalu Jabariyah asalnya bagus. Jabariyah dia menerima takdir, iaitu Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu, baik atau buruk itu takdir Allah. Okeylah, baguslah. Sama macam ahli sunnah wal jamaah. Tetapi bid'ahnya, batilnya akidah Jabariyah ini apabila mana mereka itu melarat kepada menyalahkan takdir. Kalau Qadariyah menafikan takdir, tak ada takdir, sedangkan jelas dalam Al-Quran Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kamu. Jadi kita manusia ni makhluk Allah. Wa ma ta'malun, dan apa yang kamu amalkan, baik atau buruk, itu makhluk Allah. Allah yang ciptakan. Jadi Qadariyah nafikan, mana menafikan ayat Quran. Jabariyah asalnya bagus, dia terima. Tapi dia terlajak kepada tahap menyalahkan takdir. Jadi sekira-kira kalau kita nasihat dia tak semayang misalnya. Jadi kita nasihat, kita kata abang elok bawa semayang lah. Abang bukan orang muda lagi, umur pun dah lanjut, bertaubatlah semayang. Dia akan jawab, dia kata nak macam mana Ustaz? Saya ni memang Allah dah takdir kata semayang. Itu namanya menyalahkan takdir. Kita terserempak dengan dia duk beli nombor ekor misalnya, duk beli toto ke apa. Balik semayang Jumaat lah tu. Semayang Jumaat nampak dia ada lama. Balik semayang Jumaat dia suruh beli toto. Kata dia tadi aku masa antara dua khutbah tadi, waktu mustajab aku doa, moga-moga menang kali ni. Jadi aku singgah juga beli. Dia kata dah lah, kita kata kamu ni semayang Jumaat dah bagus, berdoa lagi antara dua khutbah, tapi kamu berjudi ni dosa besar. Tapi memang saya tu Allah dah takdirkan jadi penjudi. Nak buat macam mana kalau macam ni? Kalau kita tu berani ambil risiko, lempang saja dia. Lempang kuat-kuat, kita tengok macam ni. Manusia mana pun kalau kena lempang mesti tak suka. Mesti dia komplain. Dia kata ustaz apa macam ni, orang ustaz lain berdakwah dengan hikmah, ustaz seorang ni lempang orang sana sini. Kita sabar bang.
Yang sebenarnya abang kena faham, Allah dah takdirkan saya tanpa abang tadi tu. Kalau abang tak faham, saya boleh tambah lagi. Tapi tengok keadaan lah. Kalau yang Jabariyah tu dia black belt ke, dia maha guru silat ke, tak payah lah cari penyakit. Kan kita tanpa dia, kita pula masuk dalam kang, tak payah. Ini maknanya nak bagi tahu, idea dia tu dia sendiri tak boleh terima sebenarnya. Menyalahkan takdir tu dia sendiri tak boleh terima. Dan dia pula double standard. Iaitu dia ni menyalahkan takdir. Ingat takdir Allah bila? Bila dia nak mengelak dalam bab agama. Bila dia nak semayang, bila dia nak berjudi, bila dia tak nak semayang, bila nak berjudi, minum arak dan sebagainya, dia ingat takdir Allah. Tapi bila dia lapar, mau tak dia kata macam Ustaz? Memang Allah dah takdirkan saya lapar. Tak ada. Dia lapar je tu, cari nasi lah, order tom yum lah, order itu ini. Dia tak ingat ya. Tidakkah rezeki dia juga takdir Allah? Kenapa dia pandai pula usaha ikhtiar cari makan? Tiba-tiba bab agama dia tak mahu usaha ikhtiar. Jadi kedua-duanya, Qadariyah dan Jabariyah ini ditolak ya. Akidah mereka itu jelas dalam Al-Quran, dalam satu ayat ya, kita boleh faham Allah membatalkan akidah Qadariyah dan juga Jabariyah. Qadariyah menafikan takdir Allah, sementara Jabariyah menafikan usaha ikhtiar manusia. Dua-dua tu terbabas ya. Tapi Qadariyah lebih teruk lah. Terbabas jadi kafir terus. Jabariyah terbabas jadi ahlul bidah. Jadi dibatalkan dalam Al-Quran. Dalam ayat yang kita baca sebelum daripada ini, Allah Ta'ala berfirman, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Wa ma ramaita, ma tu manafiyah namanya, ma menafikan, iaitu bukan kamu yang melontar. Allah membatalkan akidah Qadariyah. Kan orang Qadariyah kata Allah hanya cipta kita, tapi perbuatan ni perbuatan kita sendiri, tak ada kena-mena dengan Allah. Tu Allah kata wa ma ramaita, bukan kamu yang melontar. Jabariyah menafikan usaha ikhtiar. Dia kata kita ni tak ada apa, macam bulu saja ditiup oleh angin ya. Kalau tiup ke arah tak semayang, ya tak semayanglah kita. Tiup ke arah berjudi, ya berjudilah kita ya. Jadi dibatalkan oleh ayat Quran yang sama, idh ramaita. Allah menisbahkan perbuatan itu kepada manusia. Tidaklah kamu melontar ketika mana kamu melontar. Yang benar ahli sunnah wal jamaah, iaitu kembali kepada hakikat walakinnallaha rama. Akan tetapi hakikatnya Allah Ta'ala lah yang melontar. Mana takdir ayat itu macam mana? Kalau kita nak tambah tafsiran pada ayat tersebut, tambah ayat Quran tak boleh. Tambah tafsiran kepada ayat tersebut, wa ma ramaita khalqan id ramaita kasban walakinnallaha rama haqiqatan. Bukanlah kamu yang melontar sebagai menciptakan pelontaran, tidak. Al-khalqu lillah. Mencipta hanya milik Allah. Izramaita kasbat, ketika mana kamu melontar sebagai satu bentuk usaha dan ikhtiar. Walakinnallaha rama haqiqatan. Akan tetapi Allah Ta'ala lah yang melontar bila kita lihat secara hakikat. Baik. Penerangan nyata salah dan silap mereka ini kerana menafikan usaha dan ikhtiar dari pihak makhluk. Menerima takdir tak salah, tapi menafikan usaha ikhtiar itu salah. Padahal usaha itu sabit dari pihak makhluk, kerana usaha itu berarti pelakuan dan kerja buat. Kan kita ada pelakuan, berjalan, bergerak, bercakap, melompat dan sebagainya. Macam mana boleh nafikan? Begitu juga ikhtiar yang berarti pemilihan. Setiap orang tu tentu ada pilihan dia. Gelas ada pilihan, nak letak balik boleh. Ada pilihan letak di mulut, minum, bismillah. Kan ada pilihan. Tapi pilihan-pilihan pun kembali pada hakikat dengan izin Allah. Kalau Allah tak izinkan, tak boleh minum. Ada orang tengah makan roti canai. Ini kawan saya cerita lah, kawan dia yang kena. Na'udzubillah diserang dengan stroke. Terus nampak dia tu macam erot atau macam mana. Tak habislah roti canai dia. Padahal kalau ikut perancangan dia tu nak habiskan lah roti canai dalam pinggan. Nak habiskan macam mana kena stroke. Usul hospital lah, tinggal situ lah roti canai.
Tapi kalau Allah tak izinkan, tak boleh. Baik. Ini terbukti pula dari firman Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang ada kitab boleh buka pasal 17. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tengok, jelas dalam Al-Quran surah Rum ayat 41 telah zahir kerosakan di daratan dan juga di lautan bima kasabat aydin nas, dengan sebab apa yang diusahakan oleh tangan manusia. Allah Ta'ala sendiri telah membatalkan akidah Jabariyah yang nak kata manusia tak ada usaha ikhtiar. Itu Allah nisbah pada manusia. Dimisalkan lagi manusia yang sedang menghadapi satu hidangan, ada nasi, ada lauk depan dia, barang sudah pasti, dia berusaha menghulurkan tangan untuk mencapai makanan dan menyuapkannya. Patut Jabariyah ni, kalau betul dia pegang dengan Jabariyah tu, tak payahlah kamu tu hulur tangan makan. Kadang-kadang Jabariyah ni dia yang dulu hulur tangan. Kena makanan favorit dia, laju pula. Kamu ada pula usaha ikhtiar. Oh, bab semayang kamu tak ada usaha ikhtiar. Ya, bab meninggalkan judi kamu tak ada usaha ikhtiar. Bab makan beria kamu ikhtiar. Ya, kamu yang mula-mula hulur tangan. Dan menyuapkan ke mulutnya dan memilih lauk kegemarannya. Kan gitu. Kita kalau dalam hidangan, dihidangkan 4-5 lauk, biasa kita ambil yang kita minat dulu. Kita pilih. Boleh je kita ambil yang lain. Itu namanya memilih, ikhtiar. Tapi hanya Allah menentukan sama ada makanan itu masuk ke mulutnya atau jatuh ke lantai. Kadang-kadang begitu, orang nak makan, jatuh, tak jadi makan. Ya. Atau apa yang dipilih itu dapat ke tangannya atau ke tangan orang lain. Tak mustahil lah. Orang itu, makanan itu diambil oleh orang lain atau dirampas oleh orang lain. Mana tahu orang lapar sekarang, nampak kita duduk sedap makan, dia ambil, dia buat lagi. Dah 3 hari aku tak makan, lantaklah kata dia. Halal aku ambil makanan orang macam ni, kata dia. Usaha ikhtiar ada, tapi kembali kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jabariyah berasal dari perkataan jabara yang berarti terpaksa atau tertegah, yakni sekalian makhluk semata-mata tunduk atau melakukan sesuatu semata-mata di bawah paksaan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala tanpa sebarang pilihan, peringatan. Ditakuti orang yang berfahaman Jabariyah ini menyerah tanpa usaha dan ikhtiar untuk kebaikan agamanya. Ada orang menyalahkan Ahlussunnah wal Jamaah. Kata dia Ahlussunnah wal Jamaah ni tak maju sebab dia apa-apa pun buat baik buruk daripada Allah. Jangan salah faham. Yang tak maju tu Jabariyah. Kita memang yakin baik buruk daripada Allah, tapi kita tidak menafikan usaha ikhtiar. Makanya kita berjuang, makanya kita berjihad, makanya kita berdakwah. Tapi setelah kita berjuang, berjihad, berdakwah, ya akhirnya natijah di tangan Allah kan. Kalau kita tengok alangkah Nabi Nuh alaihi salam berdakwah ratusan tahun, ya sekian ramai itu saja yang beriman, bukan sampai ribuan. Adakah salah Nabi Nuh alaihi salam? Tidak. Bagi dia usaha ikhtiar, bagi dia Rasul Ulul Azmi, tapi hidayah di tangan siapa? Allah. Kan kita tengok dalam surah Yasin ya, wasawaun alaihim andartahum alam tudhilhum la yu'minun. Surah Yasin kan. Sama saja orang kafir itu, kamu bagi peringatan ke, kamu tak bagi peringatan ke, mereka tak akan beriman. Tapi kenapa Nabi SAW masih berdakwah? Sebab itu hakikat. Yang Nabi SAW berdakwah itu namanya usaha dan ikhtiar. Kan cantik Ahlussunnah wal Jamaah. Diamalkan oleh Nabi SAW sendiri. Bagi dia beriman, yakin bahawa yang mana telah ditadikan kafir, macam mana kita dakwah pun tidak akan beriman. Tapi keyakinan bagi dia tidak sampai mendorong bagi dia meninggalkan usaha dan ikhtiar. Bagi dia tetap berdakwah, menyeru orang kepada tauhid. Di samping menyalahkan Allah dalam pekerjaan-pekerjaan dosa yang terang-terangan dilakukan sendiri, seperti tidak bersolat, haji ke Mekah dan sebagainya. Sekarang pun kita telah banyak mendengar hujah-hujah orang yang tidak menunaikan haji ke Mekah, kodonnya belum sampai seru. Sampai seru macam mana? Nabi SAW dah seru lama. Allah perintah kepada Nabi SAW, wa'adhin fin nas bil hajj. Serulah manusia itu buat haji. Jangan jawab tak sampai seru. Ke US sampai pula seru. Ke London ada pula seru. Ya, ke Australia ada seru pula. Ke Mekah tak ada seru. Macam mana? Dah lama Nabi Ibrahim seru. Jadi jangan buat alasan macam tu.
Kata bila dia nak ke Mekah, mereka dah sampai dan dia dah sampai, insya-Allah. InsyaAllah lepas raya puasa saya pergi. Raya puasa tahun bila tu wallahu alam lah, tapi lepas kan haji kan lepas raya puasa. Raya puasa dulu baru raya haji. Itu jawapan yang selamat. Kalau macam tu. Bila nak kahwin? Lepas raya insya-Allah. Raya tahun bila wallahu alam. Pasti lepas raya. Baik. Ini tak betul lah. Menyalahkan Allah Taala belum sampai seru. Kenapa tak tutup aurat belum sampai seru? Jawab insya-Allah. Doakan saya, moga-moga Allah beri taufik hidayah pada saya. Saya itu ada kekuatan nak tutup aurat. Kan lebih bagus macam itu daripada belum sampai seru. Ya, itu ada elemen Jabariyah. InsyaAllah dalam kuliah akan datang, masih di muka surat sekarang di muka surat 18, kita pergi kepada yang keempat, iaitu yang ketiga daripada akidah yang batil, iaitu i'tiqad Mu'tazilah. Isyak awal lah sekarang 8.25. Saya dah sembahyang jamaah takdim tadi dalam musafir. Jadi insya-Allah kita berjumpa di bulan hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.